Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram. Assalamualaikum. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan, diedukasi dan dihormati Tuan Pengurusi Masjid Timbalan Pengurusi serta barisan pegawai dan ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Syiak, tuan Berdahari, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Baiklah, kita sama-sama merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan lipat izinnya serta inayah dari ayahnya, maka kita dapat sama-sama hadir pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam program kuliah maghrib, itu kelas ta'amil kita, kelas mingguan kita, membicarakan kitab Tauhid, Hakikat Hidup Beriman. Semoga kita semua sentiasa mendapat taufik dan hidayah dan sentiasa mendapat rahmat dan kasih Allah SWT sentiasa, dan penting lagi semoga kita selamat daripada segala musibah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita dijauhkan daripada malapetaka, mara bahaya dan jauh daripada penyakit-penyakit, penyakit COVID. Baik, kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Jadi marilah kita sama-sama melakukan ibadah dan seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, para ahli ulama, yakni membanyakkan zikrullah, banyakkan zikir dan berpuasa. Disunatkan kita berpuasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tu hari Tarwiyah besar, dan 9 Zulhijjah hari Arafah. Dalam hadis sebut, siapa yang berpuasa hari Arafah diampunkan 2 tahun, setahun sebelum dan selepasnya. InsyaAllah, semoga kita ambil kesempatan untuk mengumpulkan dana akhirat kita, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin, hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Baik, kita masuk perkara tajuk baru pada malam ini, iaitu bahagian sifat 20. Bahagian sifat 20 kitab Hakikat Hidup Beriman pada muka surat 222. Muka surat 222. Buka kitab yang merujuk kitab. Muka surat 222. 222. Okey, insya-Allah. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita, qala musannifu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, sifat 20 terbahagi kepada 4 bahagian. Kita 4 bahagian besar. Sifat 20 ni terbahagi kepada 4 bahagian. Supaya dibahagi 4 bahagian ni supaya kita mudah belajar. Baik, yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani.
Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat sifat ma'nawiyah. Baik. Sebagaimana yang saya sebutkan dulu, kita kena tahulah sifat nafsiyah, nafsu dibahasakan kepada diri Allah SWT, zat Allah SWT. Nafsiyah, sifat nafsiyah dibahasakan kepada zat diri Allah SWT, iaitu wujud. Ini satu. Satu. Baik. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5. Kena ingat ni, sifat salbiyah ada 5. Iaitu apa makna sifat salbiyah? Sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah SWT. Sifat salbiyah ni sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah SWT. Ada 5 iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ada 5 Ingat tu, sifat salbiyah ada 5 iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah SWT. Baik. Adapun sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7 sama. Sifat ma'anawiyah pun ada 7 Sifat ma'ani tu maksud sifat ma'ani apa yang dikatakan sifat ma'ani? Sifat yang diwajibkan bagi zat Allah SWT suatu hukum atau sifat yang pasti ada, wajib ada pada zat Allah SWT. Itu sifat ma'ani. Sifat yang diwajibkan bagi zat Allah SWT sesuatu hukum atau sifat yang pasti, yang wajib ada pada zat Allah SWT. Dipanggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7 iaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Ada 7 qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7. Adapun sifat ma'anawiyah ada 7 juga. Sifat ma'anawiyah ni dia sama je, ambil asal daripada sifat ma'ani, tambah kaunuhu. Sifat ma'nawiyah maksudnya apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Sifat ma'nawiyah itu sifat yang mana yang dilazimkan atau tidak boleh dipisahkan dengan sifat ma'ani. Sifat berlaziman. Sifat yang ni, sifat ma'nawiyah ni sifat yang tidak boleh dipisahkan daripada sifat ma'ani. Sifat dia katakan mulazimah, melazimi atau menjadi akibat dari sifat ma'ani. Ada sifat ma'nawiyah, sifat mulazimah atau sifat yang atau menjadi akibat dari sifat ma'ani. Maknanya orang kata lebih mendetailkan lagi lah penghujahan daripada sifat ma'ani. Adapun sifat ma'anawiyah ada 7 iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ingat tu dia kaunuhu maknanya Allah tu sentiasa qudrah, kuasa. Kalau kaunuhu qadiran, Allah tu sentiasa dalam keadaan berkuasa. Dia tambah sikit. Asalnya daripada sifat ma'ani lah. Boleh ingat tu. Okey. Bermakna sifat nafsiyah 1 campur 5 salbiyah, campur 7 ma'ani, campur 7 ma'nawiyah. Jadi 7 7 5 1. Jadi 20 sifat. Ni yang kata 20 sifat yang wajib bagi Allah SWT nya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawa sifat Allah tu banyak. Bukan 20 Cuma 20 kita kena belajar lah, sama ada dengan secara ijmal ataupun secara tafsili. 20 sifat bagi Allah SWT, 20 sifat mustahil, 20 sifat wajib bagi Allah SWT, 20 sifat mustahil atas Allah SWT, 1 sifat harus bagi Allah SWT. Sama lah sifat Rasul, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil atas Rasul, 1 harus. Satu campur-campur lawa-lawa tu semua sekali mana terkumpul dalam kedua kalimah syahadah dia 50 sifat. 50 sifat. Ada setengah ulama sebut sifat 50, kita panggil sifat 20, sebut wajib. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Baik, boleh faham tu Baik. Kita pergi lagi penghujahan ataupun huraian tentang sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Nafsiyah maknanya nafsu dibangsakan kepada zat, iaitu diri Allah SWT. Baik
Sifat nafsiah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada zat. Zat itu diri Allah SWT. Kan? Bukan zat Allah bertubuh, bercahaya, bukan menyalahi makhluk. Mana-mana zat Allah SWT. Allah kata jangan cari zat aku. Kalau cari zat Allah, gila lah kita. Zat Allah ada, cuma tidak boleh dipegang, tidak boleh dirasa, tidak berjirim, berjisim. Jadi menyalahi makhluk. Maknanya jangan disamakan dengan makhluk lah. Tak sama, memang tak boleh jumpa. Cari zat Allah, gila lah. Tak cari zat Allah. Mana boleh? Kalau cari jumpa zat Allah sama makhluk, jadi makhluk. Mana ternapilah ya Tuhan. Kan? Kita beriktikad wajib Allah itu ada cara dia lah. Bukan macam kita. Tidak bertempat, tidak bertubuh, tidak berjisim. Laisa kamitslihi syai'. Bersamalah Allah nombor satu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah dengan sesuatu yang baru. Sebab mana mungkin makhluk ni sama dengan Allah? Allah yang qadim menciptakan kita yang baru, mustahil lah sama pada zat, pada sifat, pada apa perbuatan, mustahil lah sama. Tak sama. Nah, kalau sama Allah makhluk dengan Allah, Allah dengan makhluk sama, maka bukan Tuhan lah. Mana ada Tuhan lain? Salah lah etika macam tu. Boleh tuan-tuan Baik, penting sifat ni. Penting wajib belajar sifat 20 ni. Baik, kita ulang. Sifat nafsiah itu adalah sifat yang dibangsakan kepada zat Allah SWT, iaitu sifat wujud Allah SWT. Dia kata wujudi, sifat wujudnya Allah SWT, sifat adanya Allah SWT. Mana ada lah Allah SWT? Mana dalilnya? Salah satunya Allah ada kat alam ini, itu membuktikan bahawa dia itu ada. Kan? Itu sifat nafsiah ini diberi takrif oleh ulama. Hiyal halul wajibatu lizzat ma damatiz zat ghairu mu'allaqatin bi'illah. Maksud dia apa dia? Istilah dia. Hal yang wajib bagi zat Allah SWT. Hal yang wajib bagi zat selama-lamanya dan tidak disebabkan oleh sesuatu sebab. Bukan mana Allah ada sebab, bukan sebab kita, bukan tidak dikarenakan pada, tidak bergantung pada Allah. Tidak bergantung pada Allah, tidak bergantung pada makhluk sendiri. Bukan ada sebab. Kita ni ada sebab Allah jadikan kita atas muka bumi ni. Untuk menilai iman kita, untuk ujian, untuk masuk syurga neraka. Ya, wajib bagi zat Allah SWT selama-lama, mana tidak musnah, tidak menerima fana. Dan wajib juga bagi zat Allah SWT adanya Allah SWT itu tidak disebabkan oleh kerana sesuatu sebab. Kalau ada Allah kerana sebab dunia, bermakna nampaklah Allah berkehendak ke dunia. Contoh boleh kiaslah lain. Baik, sifat wujud Allah SWT itu menunjukkan kepada zat Allah SWT yang maha suci. Maha suci maksud maha suci daripada sifat kekurangan. Ya. Sifat wujud zat Allah SWT itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Mana yakinlah kita, meyakinilah kita, wajib meyakini bahawa Allah itu ada. Allah itu tak macam kita, tak bertempat, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di hadapan, bukan di belakang, bukan. Kalau kata Allah ada di mana-mana pun hati-hati. Di mana-mana maksudnya kalau kita menempatkan Allah di mana-mana, bermakna banyaklah tempat Tuhan. Mustahil. Kena faham ayat tu. Allah berada di mana-mana kita berada, mana Allah bersama dengan kita, mana Allah sentiasa mengawasi kita, Allah sentiasa mengikuti kita. Allah berada di mana-mana, bermaknanya di mana-mana kita berada, Allah tetap melihat kita. Maknanya kita diwajibkan mengingati Allah SWT. Bermakna ayat tu mengingatkan kita bahawa kita gimana, tetap Allah bersama dengan kita. Bukan bermakna Allah itu bertempat. Mana mustahil lah Allah itu bertempat. Kan? Bermakna bumi Allah dia yang menciptakan bumi ni. Mustahil lah dia ada tempat. Dia mana di bawah pengawasan dia. Maksudnya di bawah pengawasan, pentadbiran Allah SWT. Itu maksudnya. Ya. Tidak boleh dipisahkan daripada zat. Tidak seperti sifat-sifat yang lain. Sifat nafsiah. Nafsu macam kita, diri kita, nafsu kita ni. Hidup dalam kita. Sifat nafsiah ni. Sifat nafsiah ni tidak boleh, sifat wujud ni tidak boleh dipisahkan daripada zat. Sifat wujud tak boleh pisah. Kalau wujud dipisahkan pada zat, mana tak ada lah Tuhan. Habis lah. Tak wujud. Nafsiah ni patut dia satu lah sifat nafsiah ni, wujud. Tidak seperti mana sifat-sifat yang lain. Bukan mana sifat-sifat lain itu terpisah. Tak bersama dengan zat Allah SWT. Kerana diri Allah SWT sendiri.
martabat sifat nafsiyah itu maujud. Maujud yang wujud sebenarnya wujud pada zihin. Pada zihin ni tuan-tuan apa pun, pada zihin, pada fikiran. Tetapi dia kata tetapi tidak maujud pada kharij. Mana sifat wujud ni? Sifat nafsiyah ni. Kena faham Kena ulang. Martabat sifat nafsiyah itu maujud pada zihin, pada fikiran kita. Tetapi tidak maujud pada kharij, pada luar fikiran. Artinya kewujudan Allah SWT itu hanya diketahui akan adanya, tetapi tidak dilihat zatnya pada kenyataan. Boleh faham mana kita tak boleh tengok di alam nyata ni zat Allah SWT. Kalau nampak zat Allah gini, cari jumpa Allah yang mengarut tu, dah nak mengarut tu, ilmu tu sesat dah tu. Tidak boleh, tak ada siapa pun yang boleh menceritakan tentang zat Allah SWT. Kalau siapa yang kata ilmu dia, tak kira lah ilmu apa sekalipun, kalau dia kata dia mendakwa bahawa dia boleh berjumpa, melihat zat Allah SWT, maka itu satu kebohongan. Mustahil. Mana fikiran kita bahawa kita meyakini bahawa Allah itu ada. Ada. Mustahil Allah tidak ada. Kalau Allah tak ada, siapa yang menjadikan alam ini? Itu dalil dia. Baik, siapa yang menghidupkan kita? Maknanya adanya Allah SWT. Jangan cari. Jangan cari zat Allah SWT. Yakin dalam hati bahawa Allah itu wujud yang sebenar, wujud ada. Sudah. Yang ada hanya tanda-tanda. Nampak? Yang ada hanya tanda-tanda kewujudannya Allah SWT, seperti adanya alam ini. Ini dalil. Dalil. Akal fikiran kita boleh terima bahawa alam ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut bagaimana Allah menjadikan alam ini. Bermaknanya sudah pasti alam ini bukan terjadi dengan sendiri, dan alam ini juga baru diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna adalah yang menjadikannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil orang lain yang menjadikan. Jelas. Baik. Hakikat sifat nafsiyah ini adalah hiya huwa. Mana kita bahasa hiya huwa, iaitu sifat nafsiyah itu adalah kenyataan sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hiya huwa, hu. Hiya huwa, hu. Kita duk zikir hu tu dia Allah SWT. Okey. Dan dibangsakan sifat nafsiyah ini dengan sifat subutiyah. Iaitu yang dibangsakan sifat nafsiyah ini, sifat zat Allah SWT ni, sifat nafsiyah ini dengan sifat subutiyah. Iaitu apa subutiyah? Iaitu satu sifat yang hanya ditetapkan sahaja. Sifat subutiyah ni sifat yang hanya ditetapkan sahaja, tidak termasuk dalam kenyataan ada atau tiada. Yalah. Itu satu sifat. Itulah sifat nafsiyah. Satu je. Itu wujud. Boleh dia tak sama dengan sifat lain. Okey. Baik. Boleh InsyaAllah boleh faham. Tak faham tengok, baca ulang-ulang. Baik, satu. Yang kedua kita pergi sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ialah sifat yang menafikan. Saya sebut tadi. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang menafikan atau menidakkan. Menidak, tidak. Nafi, menolak atau menidakkan sesuatu yang tidak patut bagi Allah SWT. Mana tak patut bagi Allah? Contoh sifat-sifat yang tak baik. Allah tu mencari sifat khamalat, sifat kesempurnaan. Tiba-tiba orang sebut sifat yang tak baik, kita tolak. Betul, satu ini menolak. Baik. Dia ada takrifnya. Takrif sifat salbiyah ini ialah hiya ibaratun ma la yaliqu bihi maulana jalla wa azza. Maksud dia apa? Takrif sifat salbiyah ini ialah menafikan sesuatu yang tidak patut dan tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, takrif sifat salbiyah ni. Okey. Sifat salbiyah ni takrif dia menafikan, sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak, tidak patut dan
bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Okey. Baik. Adapun sifat-sifat yang termasuk dalam sifat salbiah ini ialah ada 5. Ada 5. Yang pertama qidam. Qidam. Okey. Qadim kita panggil qidam, atau iaitu qidam, maksud qidam iaitu menafikan Allah SWT itu ada permulaan, sedia. Baik, kita faham sifat qidam ni sedia. Bila sebut sedia, dah jelas dah sedia dengan kita. Kita bukan sedia, kita diciptakan. Kita sebenarnya tidak ada. Kita adanya kita ni tidak didahului dengan tiada. Nampak tak? Adanya Allah SWT itu tidak didahului dengan tiada. Maknanya ada sedia. Maknanya itu maksudnya tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada permulaan dah jadi macam makhluk, maka ternafilah ia Tuhan. Boleh Baik, sifat qidam. Baik, kita kena pegang mana sifat Allah ni qidam, sedia. Mana sedia, maknanya tidak ada yang menjadikan. Okey, sikit lagi dalam 5 minit lagi, 6 minit lagi. Okey, insya-Allah. Setengah jam cukup lah, insya-Allah. Maaf saya mula lewat sikit tadi. Baik, yang kedua baqa. Baqa itu kekal. Maksud dia kekal, baqa, kekal. Bila sebut kekal ni tidak binasa. Kita ni fana. Kita akan binasa. Allah baqa. Mana sifat Allah tu baqa. Sifat salbiah yang kedua baqa, iaitu sifat menafikan. Baqa ni menafikan Allah SWT itu ada kesudahan. Maknanya kita ni ada kesudahan. Kita ni hidup, lepas tu kesudahan kita mati, lepas tu dibangkit balik di hari akhirat, lepas tu dihidup balik, kekal masuk syurga atau neraka. Bermakna ada step-step dia. Allah sentiasa bakal berlaku kiamat ke apa, tidak terjejah sedikit pun zat Allah SWT. Pasal apa? Pasal Allah yang menjadikannya syurga neraka semua, bumi alam ini, langit bumi, syurga neraka semua, segala-segala lah. Sama ada dunia atau hari kiamat, semua adalah milik Allah. Maknanya disusun di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah baqa ini menafikan Allah SWT itu ada kesudahan. Tidak ada kesudahan. Kalau kata Allah ada kesudahan, maknanya sama dengan makhluk jugalah. Maknanya ada Tuhan lain lah pula kalau macam tu. Okey, tidak demikian. Baik, jelas. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Ada mukhalafatuhu lil hawadisi pun betul. Mukhalafatuhu lil hawadis iaitu maksudnya bersalahan Allah dengan sesuatu yang baharu. Iaitu sifat ni menafikan, sifat ni mukhalafatul hawadis ni, sifat salbiah ni menafikan Allah SWT itu bersamaan dengan baharu. Menafikan siapa-siapa yang kata Allah sama dengan sifat baharu, maka itu bukan Tuhan. Mana mukhalafatul hawadis ni bersalahan Allah dengan sesuatu yang baharu. Mana salah? Jangan ada mata ke telinga, segala-galanya yang ada pada makhluk ni kita nak sama dengan Allah. Tak boleh. Mana sifat ni menafikan. Kita nafikan, bukan. Itu bukan Tuhan. Tuhan tidak sama. Sesekali tidak sama. Allah ini zat Allah, sifat Allah, af'al tidak sama sekali. Tidak sama dengan sifat makhluk. Yang keempat, qiyamuhu bi nafsih. Qiyamuhu bi nafsih. Berdirinya Allah dengan sendiri, iaitu Allah itu berdiri dengan sendiri, mana tidak menumpang makhluk lah. Tidak menumpang mana-mana Tuhan, tak ada. Dia mesti sendiri. Mana berdiri sendiri ni bukan berdiri macam kita ni. Maknanya kuasa dia sendiri. Dia tidak menumpang kuasa lain. Maksud itu itu sifat menafikan Allah SWT itu berhajat kepada yang lain. Mustahil lah kalau Allah berhajat kepada lain. Maknanya tak ada lah sifat kuasa Allah SWT kalau berkendak kepada makhluk. Mustahil lah. Itu sifat lemah tu. Allah tu sifat yang sempurna, sifat kamalat. Jadi mustahil Allah itu berhajat kepada yang lain. Berhajat kepada lain ni sifat siapa? Makhluk. Allah tidak demikian. Malah Allah buat kita, cipta kita ni bukan dia nak apa daripada kita. Dia suruh kita beramal kepada dia. Dia nak bagi pahala kat kita. Dia tidak ambil pun manfaat daripada makhluk. Faham? Itu mana ni qiyamah bi nafsi. Baik, yang kelima, tuan-tuan dan puan sekalian, wahdaniyah, itu esa.
Esa, saya suka guna esa. Satu tu dia boleh berbilang-bilang lagi. Satu setengah campur setengah, boleh satu pecah-pecah tak tepat lagi. Pada guru saya belajar mengajar dulu, wahdaniyah ni esa, tunggal tepat. Yang paling tepat tunggal. Esa Esa iaitu menafikan Allah SWT itu berbilang-bilang. Esa kita belajar Allah itu esa pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya tidak berbilang-bilang. Kalau zatnya berbilang-bilang, kalau zat sifat berbilang-bilang, kalau af'al perbuatan berbilang-bilang, itu sifat makhluk. Itu bukan sifat Tuhan. Boleh ya? Baik, martabat sifat salbiah ini tiada maujud pada zihin, iaitu martabat sifat salbiah ini tiada maujud pada zihin, ini dalam fikiran, dan tiada maujud pada kharis, luar fikiran. Kerana itu dibangsakan kepada adamiyah. Sifat adamiyah iaitu tiada, tetapi bukan nafi, kerana sifat salbiah ini wujud pada ikhtibar. Setiap yang nafi itu adam, tiada, tetapi tiap yang adam tidak semestinya nafi. Okey. Baik. Sikit lagi ya. Artinya sifat salbiah ini tidak dapat dinyatakan sama ada di dalam fikiran ataupun pada kenyataan di alam ini. Oleh itu, ia adalah termasuk sifat adamiyah, iaitu satu sifat yang tidak dapat diberi kenyataannya. Contoh, sifat qidam artinya sedia dan menafikan ada mulanya. Bagaimana hendak dinyatakan sedianya Allah SWT itu? Sifat qidam itu hanya boleh diiktibarkan atau diberi perbezaan dengan sifat makhluk, iaitu ada permulaan. Sedangkan sifat Allah SWT itu tidak ada permulaan, lagi kekal ia. Okay? Begitulah dikiaskan pada sifat-sifat yang lain. Hakikatnya, sifat salbiah itu ialah hiya ghairuhu, iaitu sifat ini bukanlah nisbah pada zat Allah SWT, melainkan nisbahnya pada sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Taulana hakikat sifat salbiah ini, iaitu sifat ini bukanlah nisbah pada zat Allah SWT, melainkan nisbahnya pada sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat dulu, kita berhenti hari ini malam ni sifat nafsiyah dan salbiah. Ada dua lagi, itu sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Insya-Allah kita akan hurai yang akan datang. Insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham boleh tanya soalan okey, saya akan jawab dalam program yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang daripada kelemahan diri sendiri, moga kita ambil manfaat. Sebar-sebarkanlah ialah insya-Allah. Dan saya mengakui saya banyak kelemahan, jahil dan banyak dosa. Saya mohon kepada Allah SWT, minta maaf kepada tuan-tuan. Yang baik daripada Allah SWT, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguh majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita bersama dengan tasbih kafarah dan salat Tuhan. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه فضل المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.